Kita bersama-sama berdoa. 我们来一起进入祷告。 Dalam awal tahun ini kami berada dalam bait-Mu yang kudus. 主啊，在这个新的一年，我们来到你的圣殿里。 Kami mengawali dengan sebuah pandangan bahwa kami membutuhkan Tuhan. 主啊，我们以一个需要主的一个想法来进入新的一年。 Kami adalah orang-orang yang menantikan Tuhan, 我们是等候主的人。 membutuhkan anugerah yang ekstra. 主啊，我们需要更多的恩典。 Maka kami bisa melewati bahkan terbang seperti Raja Wali sepanjang tahun yang penuh dengan teka-teki. 好，让我们进入这个新的一年，我们就像如鹰展翅飞腾。 Dan kami tahu bahwa kami mempunyai firman yang tinggal di hati kami. 我们一起渴慕主啊，你的话藏在我们的心里， Dan bila firman-Mu akan menuntun kami, 好让你的话语带领我们， pelita yang menerangi jalan kami di tengah-tengah dunia yang gelap. 在这个黑暗的世界里，主啊，你的光带领着我们。 Kami rindu melihat Tuhan lebih jelas, 我们更渴慕看到更清楚， mengiring Tuhan lebih dekat, 我们要跟随紧密的跟随主， mengasihi Tuhan dengan cinta yang semakin bernyala dan berkobar. 我们有一个火热的心来更爱主。 Kami rindu sepanjang tahun ini hidup kami boleh dibentuk oleh Tuhan sendiri. 主，我们渴慕在这个新的一年，求主自己来塑造我们。 Berbagai macam kondisi membuat kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. 好，让每一天在每一个情况之下，塑造我们更像主耶稣。 Tuhan berkatilah pembacaan firman pada pagi hari ini. 主啊，求你祝福今天早上我们要读你一段的话语。 Biarlah Roh Kudus yang akan berbicara dan mengajar kami, menuntun kami kepada kebenaran. 求圣灵自己来教导我们，引导我们走向正道。 Terima kasih. 主啊，谢谢 Kami 你。 berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 祷告祈求是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Yeremia pasal yang ke-18 akan kita renungkan di dalam ibadah hari ini. 今天早上我们要思考一段的经文，是在耶利米书第18章。 Yeremia 18 kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 saja. 耶利米书第18章，我们要读从第1到第6节。 3 ayat pertama dalam bahasa Indonesia dan kemudian 4 sampai 6 dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. 窑匠用泥做的器皿，在他手中做坏了，他又用这泥另做别的器皿。窑匠看怎样好，就怎样做。耶和华的话就临到我说：“耶和华说，以色列家，我待你们岂不能照这窑匠弄泥吗？以色列家，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。” Demikianlah pembacaan firman Tuhan. 读经到此。 Tahukah saudara berapa harga satu bola golf? 弟兄姐妹，你们知道吗？高尔夫球这个球值多少钱？ Saya tidak pernah bermain golf. 我没有打过这个高尔夫球， Saya kecil hanya mainnya main gundu. 我小的时候就玩这个所谓 Maka saya kurang tahu berapa harga satu bola golf. 所以我不知道高尔夫球值多少钱。 Katakanlah harganya misalnya satu biji ini $2. 就说这个高尔夫球值大概2块美元， Namun ketika bola yang sama ini kemudian berada di seorang yang bernama Tiger Woods, 但是同样的球落在这个 Tiger Woods 的手中的时候， seorang pemain profesional kelas dunia, 他是世界级的一个专业高尔夫球手。 ketika dia memegang bola itu dalam sebuah turnamen 当他握了这个球参加这个比赛的时候， dan dia meraih sebuah kemenangan yang gemilang, 而他就得奖。 saudara, harga bola itu bukan $2 lagi, saudaraku. 弟兄姐妹，这粒球不是值2块美元， Itu nilai berlipat kali ganda, saudaraku. 就是好几倍的价值了。 Itu nilai berubah menjadi 43 juta US dollar. 这个球的价值就飙到4300万美元的这个 Sudah 价。 perubahan yang luar biasa sekali, angka yang fantastik.
这个是很大的一个改变，是非凡的价 Saudara 值。 dari mana asalnya? Dari $2 kemudian berlipat puluhan bahkan jutaan kali itu. 从2块美元就飙到几千万美元。 Saudara, nilai itu ditentukan bukan dari harga bola itu saja, saudaraku. 这个球的价值不是决定于这个球本身而已， Namun ditentukan dari siapa yang memegang bola itu. 但是决定于谁握住这个球。 Bola itu di tangan siapa? 这个球是在谁的手中， Saudara, itulah yang menentukan nilai bola tersebut. 这个就决定这个球的价值。 Kalau bola di tangan kita hari ini barangkali tidak berubah nilainya, saudaraku. 若今天这个球是在我们的手中，它的价 Tetap, 值仍然 tetap 不变， $2. 还是2块美元。 Di tangan saya bola itu moyung. 在我的手中，这个球是没用的。 Saudaraku, maka faktor penentunya adalah bukan pada objek, namun kepada subjeknya. 所以这个决定这个球的价值，不是在这个球本身，是在它的在谁的手中。 Setelah sama halnya diri kita. Diri kita. 就跟我们也是一样， Diri kita ditentukan seberapa harga, seberapa mahalnya ditentukan dari siapa yang memegang hidup kita. 我们每一个人的价值是决定于谁握住我们。 Ketika hidup kita berada di tangan Allah Sang Pencipta dan Juru Selamat itu. 当我们的生命是在创造天地的主的手中的时候， Ketika diri kita di dalam tangan Sang Penjunan Ilahi itu. 当我们的这个生命是在这个神圣的陶匠的手中的时候， Menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali. 这个是一个非常有价值的。 Sudah bukankah Alkitab memberikan catatan yang demikian? 岂不是圣经记载这样子？ Allah pernah berkata tentang umatnya dalam perjanjian lama. 上帝在这个旧约圣经里向他的子民说 Allah 过， berkata, oleh karena engkau berharga di mataku. 上帝对他子民说：“因我看你为宝为尊。” Umat Allah terlalu berharga dalam pandangan Allah. 上帝的子民在上帝的眼里是为宝为尊的， Bukan hanya berharga, saudaraku. 不只是为宝为 Tuhan 尊。 katakan engkau mulia, mulia. 上帝是说你是为尊的、荣耀的。 Saudara Rasul Paulus pernah berkata dalam surat Efesus. 保罗曾经在以弗所书这 Karena 样子 kita ini 说， buatan Allah. 他说我们原是他的工作， Diciptakan dalam Kristus Yesus. 在基督耶稣里造成的。 Saya ulang, kita ini buatan Allah, saudaraku. 我再讲一遍，我们是原是他的工作， Kita adalah masterpiece-nya Allah, saudaraku. 我们是上帝的杰作品。 Serta masterpiece itu karya agung. 杰作品是非常伟大的一 Betapa 个杰 berharganya 作， kita. 我们是多么的宝 Betapa 贵， mahalnya kita, 我 saudaraku. 们是多么的昂贵。 Ketika hidup kita berada di tangan Sang Penjunan itu. 当我们的生命在这个陶匠的手中的时候， Terlalu berharga. 是太宝贵了， Terlalu bernilai. 太有昂贵的价值。 Saudara, pagi ini kita memikirkan sebuah tema, yaitu ketika kita berada di tangan Sang Penjunan. 今天早上我们来思想一个主题，就是在这个陶匠手中的时候， Saudara, apa yang terjadi ketika kita berada di tangan Sang Ilahi itu? 当我们的生命在这个神圣上帝的手里的时候，会发生什么事呢？ Dari teks ini kita akan menemukan ada dua alasan, ada dua hal, saudaraku. 在刚才我们所读的经文，我们有发现2件 Yang 事。 pertama, ada pembentukan daripada Tuhan. 第一就是有主的塑造。 Saat itu Nabi Yeremia adalah nabi yang sedang putus asa, saudaraku. 当时呢，是耶利米先知是正在这个绝望中， Dia melihat umat Allah adalah umat Allah yang kemudian hidupnya kacau. 他看到上帝的子民过一个乱七八糟的生活， Statusnya sebagai umat Allah. 身份是上帝的子民， Mereka mengemban misi besar dari Allah perjanjian itu. 他们也是 Hidupnya mengemban misi Allah. 他们的生命是担着上帝的使命， Tapi hidupnya kacau. 但是生活却乱七八糟， Karakternya berantakan, saudaraku. 他的品格不好， Maka berkali-kali Nabi menyampaikan firman. 所以多次这个先知跟他们讲道， Tapi ini umat tidak pernah bertobat. 但是上帝的子民却没有悔改。 Maka jelas Nabi kecewa, saudaraku. 当然，这个先知最后他 Bahkan 结了 Nabi 绝 kemudian 望， dia give up. 说最后放弃了。 Namun perhatikan, 我们注意到， Allah tidak pernah give up.
我们来看到上帝从来 Saudara 没有放弃过。 Saudara, manusia bisa give up, saudaraku. 弟兄姐妹，人是会放弃的， Tapi Tuhan kita tidak pernah give up. 但是我们的上帝从来没有放弃过。 Ada orang tua yang give up melihat anak-anaknya, saudaraku. 有些父母亲看到孩子们却放弃， Ada istri-istri yang kemudian give up menghadapi suaminya. 有些妻子看到丈夫也放弃， Terkadang dalam pelayanan kita bisa give up, saudaraku. 有些人是对侍奉放弃。 Tapi puji Tuhan, 感谢主， Allah itu tidak pernah give up. 我们的上帝从来不放弃。 Maka kali itu kemudian Allah atau Tuhan meminta Nabi pergi ke rumah tukang periuk. 所以接下来这个上帝吩咐耶利米到这个窑匠家中， Tuhan katakan pergilah. 上帝说：“你起来去 Kamu，lihat proses yang terjadi di rumah seorang penjunan itu. 你要到这个窑匠的家里去看他这个塑造这个器皿的过程。” Perhatikan ayat keempat, saudaraku. 我们来看第4节， Dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya rusak, 第4节那边说，窑匠用泥做的器皿，在他的手中做坏了。 perhatikan saudara, bejana di tangan penjunan kemudian rusak kondisinya. 来注意到这个窑匠用泥做的器皿的时候，在他手中 Saudara, 做坏了。 ini adalah kondisi gambaran umat Allah pada hari itu. 这个正在描述上帝指明当时的情况， Dan sangat mungkin itu kondisi kita hari ini, saudaraku. 也很可能就像我们今天的情况， Kondisi yang rusak. 是一个破坏的情况。 Statusnya sebagai anak Tuhan. 我们身为上帝的儿女， Tapi hidupnya kayak anak hantu. 但是我们的生命却像鬼的儿女， Karakternya amburadul, saudaraku. 我们的品格乱七八糟， Itulah kita, saudara sekalian. 这就是我们。 Kita dalam kondisi yang rusak. 我们正在处在一个坏的情况 Nah 之下。 pertanyaannya apa respon tukang periuk itu, saudaraku? 那问题是说，这个陶匠的回应是什么呢 Nah,？ perhatikan ayat ini adalah kalimat yang sangat penting sekali, saudaraku. 我们再看接下来的句子是很重要。 Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. 这个窑匠又用这泥另做别的器皿， Wah, luar biasa sekali, saudara. 这是一个很非凡的事。 Saudara, sang penjunan itu tidak membuang bejana yang rusak tadi. 这个窑匠却没有丢弃那个做坏的泥的 Dia 器 punya 皿， alasan untuk membuangnya. 他当然有理由把这个坏的器皿 Itu 丢 barang 弃 sudah，rusak, 因为这个东西已经 tidak ada 坏 guna 了， lagi, 没有用了， layak dibuang. 配得去丢弃。 Namun sang penjunan tidak pernah membuang. 但是这位窑匠从来不丢弃这个坏的器皿， Saudara, sang penjunan itu tidak mencari tanah liat lagi yang lain. 这个窑匠也没有另外去找别的泥土， Sekalipun di depan dia ada gundukan atau tumpukan tanah liat yang banyak sekali. 就算在他的面前有许多的这个另外的这个泥， Saudara, apa yang penjunan itu lakukan? 弟兄姐妹，这位窑匠所做的是什么呢？ Bejana yang rusak itu, 这个坏的器皿， kemudian dia mulai hancurkan. 他就开始把它弄坏， Dia mulai robohkan. 他把它弄碎。 Apa yang dilakukan, saudara? 他接下来做什么呢？ Kemudian dia mulai mengerjakannya kembali. 他再重新再做过， Dia membuat lagi, saudaraku. 他重新另外再做过 Dia，membangunkan yang lagi yang baru itu, saudaraku. 他另外再做新的器皿， Luar biasa sekali. 是很非凡的事。 Saudaraku, di dalam proses pembuatan bejana pasti ada yang namanya produk gagal, pasti ada, saudaraku. 当然，在这个制造器皿的过程当中，有时候当然会有一些 Itu 破坏的这个品 Keeroran pasti muncul. 当然错误会发生。 Dan catat baik-baik, 我们要记住， faktor kegagalan ini bukan terletak dalam diri sang penjunan, 这 bukan. 个失败的因素不是在这个陶匠手中， Namun terletak pada tanah liat itu. 但是是在这个泥土的因素。 Tentu karena waktu saya tidak akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya pembentukan bejana tadi. 当然，因为时间有限，我不再
讲说有关于制造这个器皿的详细过程 Namun 了。 jelas bahwa faktor keeroran adalah bersumber dari bejana, dari tanah liat itu. 很肯定的，这个发生错误的因素本身是在泥土的身上。 Mungkin tanahnya keras, 或许这个泥土太硬， mungkin kurang air, 水分不够， mungkin ada gumpalan-gumpalan yang begitu padat, 或许里面泥土当中有一些杂物， ada kerikil-kerikil, 有一些小石头， ada batu-batu kecil, 有这个小石头， dan lain sebagainya. 还有其他的等等。 Nah, inilah cara yang Allah pakai menghadapi umat yang keras kepala itu. 这就是上帝所采取的这个行动，来这个面对这个顽固的子民们。 Saudaraku, bukankah kita seringkali error? 弟兄姐妹，岂不是我们常常这个犯错吗？ Kita seringkali gagal. 常常失败吗？ Kita seringkali melukai hati Tuhan. 我们也常常伤了主的心 Kita 吗。 produk gagal, saudaraku. 弟兄姐妹，我们是这个错坏的这个作品， Namun perhatikan baik-baik. 我们来注意一下， Allah tidak pernah membuang kita. 我们的上帝从来不丢弃我们， Allah tidak pernah tergoda mencari pribadi yang lain selain diri kita. 上帝从来没有被诱惑去找别的，除了我们以外。 Allah tidak pernah menyerah kepada dirimu dan diriku yang compang-camping ini. 上帝从来没有对你和我放弃过， Sekalipun kita masih jatuh bangun dalam dosa, 就算我们常常在最终起起落落的， kita belum bisa lepas daripada keduniawian. 我们还是不能离去这个属世， Kita masih suka kompromi dengan manusia lama itu. 我们还常常对我们的老我妥协。 Dan bukankah kita layak dibuang? 岂不是我们是配得被上帝丢弃了吗？ Tetapi itu bukan pilihan Allah. 但是这个却不是上帝的选择， Seperti penjunan tadi, 就像那位窑匠， Tuhan merobohkan karakter-karakter yang tidak baik dalam diri kita. 上帝就把我们身上那个不好的品格， Allah 把它破坏掉。 membongkar, menghancurkan kerikil-kerikil kecil, 上帝就弄碎、破坏那个小石头， batu-batu kecil, 那个小石头， bahkan sangat mungkin batu besar yang tersimpan dalam hidup kita. 甚至也有大的石头藏在我们的生命里， Dan 而 Tuhan mengerjakannya kembali. 上帝重新的又在做， Wah, dia membangun kembali, saudaraku. 他重新又在做， Jelas sekali bahwa Tuhan masih membentuk kita. 很清楚的告诉我们，上帝又在塑造我们。 Ada proses pembentukan yang Tuhan terus-menerus hadirkan sepanjang hidup kita. 在我们的生命里，上帝不断的塑造我们，有这个塑造的过程。 Saudaraku, Tuhan belum selesai dengan dirimu dan diriku. 弟兄姐妹，上帝对你和我还没结束呢， Dia mau deal dengan dirimu dan diriku, saudaraku. 他要以你和我有这个约， Dan ini berlangsung selama kita bernafas. 这个不断的这个进行，只要我们还有这个气息， Dia tidak pernah berhenti. 他从来没有停止过， Dia tidak pernah menyerah. 他从来没有放弃过， Setiap saat 每时刻 dia membentuk engkau dan aku. 他塑造你和我。 Saudara tahu sapu tangan? 弟兄姐妹，你们知道手帕吗？ Hari ini adalah sapu tangan adalah barang yang langka. 在今天的世界，手帕是一个非常这个稀有的东西了。 Dulu saya kalau khotbah suka bawa sapu tangan, saudara. 以前呢，我讲到常常带这个手帕， Sekarang udah terlewatkan. 现在也不带了。 Zaman sekarang pakainya masker. 现今的这个时代，我们是戴口罩 Satu 的。 kali ada satu sapu tangan yang mahal sekali harganya. 有一次呢，有一个非常昂贵的手帕， Ini kira-kira abad 18 atau 19. 大概是在18、19世纪的年代。 Nah, sapu tangan ini yang mahal kemudian sayang sekali ada noda hitam. 这个昂贵的手帕很可惜，它有这个黑点在当中。 Tentu tidak ada orang yang suka dengan barang yang cacat tersebut. 当然，没有人会喜欢有瑕疵的东西。 Nah, satu kali kemudian sapu tangan yang ternoda hitam yang tidak bisa dihilangkan itu,
于是呢，就是这个手帕，因为上面沾了一个污点，也没办法洗掉。 berada di tangan seorang seniman terkenal yang namanya John Ruskin. 这个手帕却在这个艺术家的手中， Ini seorang seniman yang tersohor. 他是非常有名的一位艺术家。 Apa yang dibuat oleh John Ruskin? 这位艺术家做了什么呢？ Ini barang yang harusnya layak dibuang itu. 这个东西本来就配得丢弃的， Kemudian dia mulai melukis, menggambar. 他就开始画画， Dari noda hitam itu, 在这个黑点， dia mulai mengembangkan sebuah lukisan 就开始就是画一个图案， sampai selesai. 一直到完成， Maka orang tidak lagi mengenali sapu tangan yang ternoda itu. 然后人们就认不出这个是当时那个有污点的手帕了。 Bisa kita tebak, 我们可以猜到， sapu tangan itu berubah menjadi barang yang begitu mahal sekali. 这个手帕就变成一个非常昂贵的东西了。 Saudara, bukankah hidup kita seperti sapu tangan tadi? 弟兄姐妹，岂不是你我的生命就像那 Terlalu 个手帕吗？ banyak noda hitam dalam hidup kita. 在我们的生命里太多这个污点了， Kita rusak, saudaraku. 我们已经破坏 Kita 了， hancur. 我们已经破碎了， Tidak bisa dihilangkan itu. 没办法去掉。 Namun ketika engkau berada di tangan sang penjunan, 但是当我们在这个窑匠的手中的时候， ia tidak pernah membuang engkau. 他从来不会丢弃你和我， Dia membentukmu dan membentukku. 他塑造你，他也塑造我。 Sehingga masterpiece itu 因此，这个杰作 terwujud nyata dalam diri kita. 就是实现在我们的生命中。 Saudara, tema besar tahun 2021 adalah growing in character. 我们2021年最大的一个主题就 Setelah 是 kita- 在品格上成长。 Setelah kita menyelesaikan tema tahun lalu, growing in spirituality. 当我们已经结束去年的主题，就是在灵命上成长。 Setelah Allah menumbuhkan kerohanian spiritualitas kita, 当上帝已经兴起塑造我们的灵命之后， maka Allah ingin pertumbuhan rohani diikuti dengan pembentukan karakter. 接下来上帝要塑造我们的品格。 Saudaraku, tidak mungkin kita berubah secara karakter sebelum punya fondasi secara spiritualitas. 弟兄姐妹，我们不可能在这个品格上会成长，若我们这个基础这个灵命的塑造还没完成。 Sepanjang tahun ini, 在这个整年里， Tuhan mau berurusan dengan masterpiece-nya itu. 上帝要继续做这个杰作品。 Poin 1, 第一点， di tangan sang penjunan, 在这个陶匠的手中， terimalah pembentukannya. 我们要接受他的塑造。 Yang kedua, saudaraku, 弟兄姐妹，第二， dari teks ini kita melihat bahwa di tangan sang penjunan yaitu ada desain Tuhan. 我们看到在这个陶匠的手中有这个上帝的这个计划设计。 Saudara perhatikan ayat yang ke-6. 我们注意到这个第6节， Tuhan berkata begini, 耶和华说 masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?：“ 以色列家啊，我待你们岂不能照这窑匠弄泥吗？ Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. 你在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。” Saudaraku, ayat ini bukan mau memperlihatkan bahwa Tuhan itu semena-mena. 弟兄姐妹，这节经文不是要告诉我们上帝是随随便便的， Seolah-olah Tuhan ngomong, kamu tahu enggak? Kamu dalam tanganku loh. 好像是说，你知道吗？你 Maka- 是在我的手中， Maka suka-suka aku mau buat apa saja. 当然是任凭我，我要做成什么。 Oh, bukan itu, saudara. 上帝的意思不是这样。 Kita tahu memang dia adalah Allah yang bisa berbuat banyak hal. Saya percaya itu, saudaraku. 我们知道，我们上帝可以做许多的事， Tapi ayat ini bukan berfokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. 但是这节经文不是的焦点不是放在上帝能做什么， Tetapi berfokus kepada apa yang menyenangkan diri Tuhan. 但是呢，它的焦点是放在什么东西是可以陶足喜悦的， Apa yang sesuai dengan tujuannya.
什么事是按照合乎上帝的目标的？ Apa yang sejalan dengan desainnya? 是什么是按照上帝的计划而行的？ Ketika engkau berada di tanganku, kata Tuhan, 当我们在主的手中的时候， fokusnya dalam menyenangkan diri dia. 我们的焦点是要讨主的喜悦， Sejalan dengan tujuannya, ya. 按照他的目的， Sesuai dengan desainnya. 按照他的计划。 Tahukah saudara perbedaan antara penjunan profesional dengan penjunan biasa, katakanlah? 你们知道吗？一个专业的陶匠手跟一个普通的陶匠手有什么区别呢？ Penjunan biasa itu biasanya kalau membuat satu karya, maka dia langsung buat. 一个普通的这个陶匠手呢，当他要做一个作品的时候，他 Misalnya 马 dia 上做。 misalnya dia mau buat guci, 比如说他要做一个壶， maka dia langsung membentuk. 他就马上去做。 Dia punya keahlian, 他有这个技术 maka jadilah guci. 啊，就这个器皿做成。 Nah, bedanya dengan penjunan profesional, orang yang betul-betul ahli sekali, 当然，跟这些专业的陶匠手呢是有所不同的。 maka dia memerlukan 3 hal. 他需要3件事： Yang pertama, 第一， dia perlu punya skill. 他必须有这个技术， Seperti penjunan yang amatir, perlu skill juga, saudaraku. 就像这个普通的这个陶匠手 Namun 也需 tidak 要技术， berhenti pada skill belaka. 但是他不停止在技术而 Maka 已。 yang kedua, 第二点， dia perlu apa tuh? Dia Hasil perlu semua. dia perlu punya desain. 他需要一个设计， Ya, bukan asal buat, saudaraku. 当然不随随便便的 Dia 做 punya 而已， desain. 他要有一个设 Dan 计 yang。ketiga, 第三点， dia harus punya apa? Punya tujuan. 他需要什么？他需要一个目的， Dia punya skill, 他有技术， dia punya desain, 他有一个设计， dia punya tujuan. 他有一个目标。 Sudah itulah yang Allah lakukan kepada kita sebagai umat-umatnya. 这就是上帝在上帝的子民当中所做的事。 Dia adalah penjunan yang skillful. 他是充满技术的陶匠手， Dia tidak pernah salah ketika membentuk kita. 他在塑造我们的时候从来不会犯错， Dia ahlinya, saudaraku. 他是专业的。 Dan kemudian sang penjunan itu bekerja menurut desain. 这位陶匠手也按照他的计划，以他的设计来做。 Tuhan punya desain. 我们上帝有他的计划， Tuhan punya blueprint kepada setiap kita. 上帝在我们每个人身上有他的蓝图。 Masing-masing orang, 我们每一个人， dia punya rancangan. 他有他的计划， Dan dia bekerja membentuk kita menurut rancangannya itu. 他也按照他的计划来塑造我们。 Saudaraku, sekalipun desain itu tidak pernah sama. 弟兄姐妹，就算这个上帝在我们每个人身上的计划设计不一样， Satu orang demi satu orang tidak pernah sama desain itu. 我们每一个人都有不同的这个计划与设计。 Barangkali desain itu unik adanya. 我们每个人的这个设计，上帝对我们的计划是独特的， Namun yang pasti, 是一定的、 yang pasti, 确定的。 apa yang Allah desain itu adalah yang terbaik. 上帝所计划的是最好的。 Ayat keempat bagian B. 第4节的后半段说， Dikatakan menurut apa yang baik pada pemandangannya. 窑匠看怎样好就怎样做。 Percayalah bahwa desain Tuhan itu baik menurut pandangan Tuhan. 我们要相信上帝在我们身上的这个计划与设计是最好的。 Dan terakhir, semua hasil karya itu hanya mempunyai satu tujuan besar. 最后，上帝他所做的这一切的作品有一个最重要的目标， Menyenangkan hati sang penjunan. 就是要讨这个陶匠手上帝的喜悦。 Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari daripada poin ini? 我们在这个几个点上学习到什么呢？ Ketika engkau berada di tangan sang penjunan, 当你在这个陶匠手中的时候， terimalah desain Tuhan. 我们要接受上帝的计划。 Sudah dari tanah liat, maka kita tahu bisa lahir terbentuk sebuah guci keramik. 我们知道，在这个泥可以塑造成一个器皿， Itu guci keramik ada harga yang dari murah sampai yang mahal, saudaraku. 这个陶瓷的这个器皿从便宜到贵都有。 Dari tanah liat itu kemudian lahir pot bunga. 从这个泥土
可以成为一个花瓶， Sekali lagi, ada harga yang mahal sampai harga yang murah. 也有从便宜到最贵的， Berbagai macam desain, 不同各样的这个设计， berbeda-beda. 不同的。 Tetapi semua benda-benda itu penting dan berharga. 但这个所有的这个作品是很昂贵的， Tidak ada satupun yang tidak berguna. 没有一样是没有用的。 Dan semuanya itu dirancang sesuai tujuannya. 这一切都是按照主的计划而设计的。 Setelah dalam beberapa minggu ini kami sedang mempersiapkan calon-calon majelis periode depan. 在这个几周里呢，我们正在预备这个新一任的执事的候选。 Saya melihat desain Tuhan pada tiap-tiap orang itu begitu berbeda dan unik adanya. 我也看到每个人在每个人不同的身上有不同的这个设计， Sangat unik sekali. 很独特的。 Namun semuanya bernilai dan berharga. Saudaraku. 但是每个人都是有价值的。 Ada orang-orang yang suka bekerja di lapangan. 有些人喜欢在这个场地上工作的， Kita katakan mereka adalah orang-orang adalah eksekutor. 就说他们就是执行者， Ya, mereka bekerja dengan sangat giat, sangat rajin sekali. 他们是很殷勤努力的工作的。 Nah, biasanya orang-orang bagian sarpras itulah tipe-tipe orang yang kemudian eksekutor di lapangan. 就像这个我们 Subras 的这个弟兄姐妹们，他们就是在这个场地上。 Namun ada juga orang-orang yang bertipe katakanlah orang yang suka diskusi, saudara. 也是有些人喜欢讨论的， Suka rapat, saudara. 他们喜欢开会的。 Jangan salah paham, saudara. 你们不要误会， Ini bukan sesuatu yang jelek, saudara. 这个不是不好的事。 Banyak orang pikir, wah rapat-rapat melulu nggak ada guna itu. 可能有些人会说，一直在开会没有用。 Saudara, dalam organisasi dibutuhkan satu sebagai eksekutor. 在一个组织上呢，我们需要一些执行者， Namun dibutuhkan orang sebagai konseptor. 但是我们也需要一些这个观念者。 Nah, ini adalah orang-orang yang suka rapat, saudara. 这些人就喜欢 Suka 开会的， berdiskusi. 他们喜欢讨 Dia 论的， berpikir begitu rupa, menganalisa. 他们喜欢去讨论分析一些事， Mana lebih bagus, konseptor atau eksekutor? 哪一个比较好？一个执行者或者一个 Sama-sama 观念者， bagus. 两者都好。 Ini adalah desain Allah yang berbeda pada tiap-tiap orang, 这 saudaraku. 个是上帝在每一个人身上的不同 Sudah 的设 bayangkan 计。 kalau semua orang adalah satu organisasi, semua adalah eksekutor. 我们可以想象看，如果在一个组织上，所有人都是执行者的话， Pokoknya kerja, 反正就是工作 kerja. 做工 Tapi 作 nggak，ada yang mengarahkan. 但是没有人指导， Tidak ada punya desain. 没有设计， Bingung untuk apa dikerjain. 他们也是会疑惑 Pokoknya 要做什么， putar-putar saja. 只是在那边团团转， Nah, dibutuhkan konseptor, saudara. 所以需要一个观念者。 Nah, sebaliknya kalau semua adalah konseptor. Semuanya konseptor. 如果所有人都是观念者， Rapat terus kerjaannya. 他的工作只是开会， Nggak pernah 开 turun 会， lapangan. 从来没有 Nggak ada 到 yang 这个场地 mengaplikasikan 上， Tidak ada yang mengaplikasikan. 也没有人去应用。 Jemaat mengatakan antokong nih. 会友们就会说说太多了， Ngomong aja ini. 只是说而已。 Nah, Tuhan tuh unik sekali, saudaraku. Desainnya unik sekali, 我 saudaraku. 们上帝的这个设计非常独特， Ada orang suka administrasi. 有些人喜欢这个形式上的， Dia rapi sekali. 它非常的整齐； Ada orang bisa menyanyi dengan sangat baik. 有些人可以唱诗唱得很好， Ya, waktu itu menyanyi dia bagus sekali. 当他唱诗的时候唱得非 Itu 常好， desain Tuhan. 这是上帝的设计 Nah,。sebaliknya ada orang yang kemudian kalau nyanyi lebih bagus dalam hati nyanyinya. 反过来，有些人当他唱诗的时候更好，唱在心里就好。 Desain Tuhan unik, saudaraku. 上帝的设计是 Tapi orang yang 非常独 kemudian 特 dalam hati menyanyi pun saya percaya ada keunikan yang Tuhan titipkan dalam diri dia. 就说那个人唱诗是唱在心里，上帝对他的有独特的一个计划。 Terimalah desain Tuhan. 我们要接受上帝的设计。 Kita tidak 大计划 perlu saling membandingkan. 我们不需要彼此来做比较 Yang 的。 penting lakukanlah semuanya itu untuk satu tujuan, menyenangkan hati sang pencipta, sang penjunan itu. 最重要，我们要做的目标就是要喜悦上帝那陶匠手的心。 Yang suka rapat, rapatlah. 喜欢开会的，你们继续开会， Telurkanlah ide gigi gagasan yang brilian 你们就 untuk Tuhan. 你们就发出你们的意见，
为了来荣耀主的名， Yang di lapangan, 在这个场地上的， lakukanlah juga untuk Tuhan. 你们所做的就为主而做。 Saudara, 2 hal Tuhan titipkan firman di awal tahun ini. 弟兄姐妹，在这个年头，上帝告诉我们2件事： Ketika hidupmu di dalam tangan sang penjunan itu, 当你的生命在这个陶匠手中的时候， terima pembentukannya. 我们要接受他的塑造， Terima desainnya yang agung, yang unik itu. 我们要接受上帝在我们身上那独特的计划。 Sebagai penutup, 要做一个结尾。 ketika kita memutuskan, Tuhan saya mau belajar menerima pembentukan Tuhan. 当我们决定说主啊，我要接受你的塑造的时候， Tuhan, aku mau belajar menerima desainmu. 主啊，我要学习接受你的设计、你的计划。 Saudara dengar nasihat bijaksana dari seorang yang bernama Charles Stanley. 请听一位叫 Charles Stanley 的，他的有智慧的一段话。 Dia berkata begini, saudaraku. 他这样子说， Proses itu tidak cepat. 他说这个过程并不快。 Sekali lagi ya, proses itu, pembentukan itu tidak pernah cepat, saudaraku. 再次的说，这个塑造的过程并不快。 Jangan pernah berpikir ini akan berlangsung secara instan. 我们不要想说这个塑造的过程会很快速的， Ini berlangsung seumur hidup kita. 这是我们一生经历的过程。 Selagi engkau masih bernafas, 只要你还有气息的话， Tuhan ingin deal dengan dirimu. 上帝与你都有约的。 Berikutnya, 接下来， proses ini tidak selalu terasa menyenangkan. 而这个过程呢，也不会觉得总是觉得愉快的。 Sejujurnya proses itu menyakitkan, saudara. 要说实话的话，这个 Ketika 过程 tanah 一定是不愉快的、 Ketika tanah 痛 liat 苦的。 itu harus dibentuk, 当这个泥土要被塑造的时候， perlu air, saudara. 它需要水， Air. 需要水。 Kemudian mulai apa itu bahasanya ya? Apa itu? Dilembutkan. Kalau bahasa Jermannya itu diulen, ya, diremas-remas, diproses terus, saudaraku. 接下来这个泥就一直要把它捏，要这个经过这个捏的这个过程， Tidak menyenangkan, saudaraku. 这个并不舒 Ada 适不愉 gumpalan 快。 dihancurkan, 如果有杂物要把它打碎， ada kerikil diratakan. 如果有这个小石头要把它弄平， Ketika kau menerima desain Allah, 当你接受上帝的计划 kamu 的时 katakan, 候， kenapa saya beda dengan orang itu? 你会说为什么我跟那个人不同？ Kok dia lebih bagus daripada diri saya? 为什么他比我更好呢？ Kamu protes dengan Tuhan barangkali. 有可能你对上帝抱怨， Proses itu tidak selamanya menyenangkan kita. 这个过程，而不总是觉得愉快的。 Tapi kalimat mengatakan, but we can trust. Kita bisa mempercayai 但是接下来他说，但是我们可以相信他， bahwa tangan sang penjunan itu akan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. 那位陶匠手，他将会完成他已经开始的工作。 Berikan dirimu dibentuk oleh Tuhan. 把你自己交给上帝来塑造， Dia sudah memulainya, saudaraku. 他已经开始他的工作， Satu tahap demi satu tahap. 他一步一步的， Satu porsi demi satu porsi dia sudah bereskan. 他一个一个的来完成了。 Saudara, jangan menyerah. 兄姐妹不要放弃， Berikan pada Tuhan. 把你自己交在主的手 Izinkan 里， dia menyelesaikan sampai akhir. 允许上帝来完成到最后， Maka engkau akan melihat masterpiece yang berharga itu. 那你将会看到那昂贵的杰作， Itulah dirimu dan 那 diriku. 那就是你和我。 Satu hari kita mengembuskan nafas terakhir. 有一天，将我们结束我们的生命的时候， Maka jadilah masterpiece itu. 那么这个杰作品就已经完 Dan 成 Allah 了。 senang. 上帝也高 Allah 兴， puas. 他满足，
Bahwa Dia bukan hanya menebus hidup kita dari dosa, 他不只赎你的罪， namun yang kedua, Dia memulihkan citra gambar yang telah tercoreng, yang telah rusak dalam diri kita. 他也恢复你和我那已经破坏的形象了。 Lagu kita nyanyikan, bagikan bejana. Tuhan, aku mau siap dibentuk oleh Engkau, Tuhan. 就像一首诗歌，主啊，我就是那个器皿，我预 Walaupun 备好 itu, 被你塑造。 walaupun itu sakit barangkali. 或许那个很疼痛， Berdoa, Tuhan kuatkan aku. 求主帮助我们，祷告，求主来坚固我们。 Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan Sang Penjunan 我比较好落在上帝的手中， daripada kemudian kita tidak menjadi orang yang kemudian tidak menyukakan hati Tuhan kita. 比起我们成为一个不讨主喜悦的人。 Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku sama-sama di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku halal dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencana. Kita berjanji, Tuhan, aku mau serupa dengan Engkau. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku halal dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, 我们在上帝的面前安静， berkata, Tuhan, inilah hidupku. 对主说：“主啊，这就是我的生命， Aku berikan sepenuhnya dalam tangan-Mu. 我完全交在你的手里， Aku mau dibentuk. 我要被你塑造， Aku tidak mau lari dari proses Tuhan. 我不要逃避主啊你的塑造的 Bagaimanapun 过程， beratnya, 就算再难， betapapun menyakitkannya, 就算再痛， aku rela ya Tuhan. 主啊，我愿意。 Karena Tuhan sudah memulai pembentukan itu. 主啊，因为你已经开始这个塑造 Dan 的 Tuhan akan 工作， menyelesaikannya. 主啊，你会完成。 Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung dalam bekerja. 上帝从不一般一般的工作， Biarkan dirimu menjadi masterpiece 好让你我都成为上帝的杰作品， yang menyukakan hati Tuhan. 来讨主的喜悦。 Berdoa secara pribadi. 我们每个人向主祷告， Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami.
Tuhan, Kau tahu betul bahwa hidup kami kacau, hancur, seperti bejana yang rusak itu. 主啊，你清楚知道我们的生命就好像那个已经破坏的器皿。 Padahal sekian tahun kami menjadi orang Kristen, 我们已经多少年成为基督徒了， namun kami malu ketika Tuhan menemukan bejana itu koyak adanya. 主啊，当你发现我们是那个已经破坏的器皿，我们是多么的羞愧。 Kami bisa melihat diri kami yang hancur karena rohani kami telah mulai bertumbuh. 我们在我们生命上看到，我们那破坏的这个器皿，我们的灵命已经开始成长了。 Maka setelah rohani kami bertumbuh, maka kami memberanikan diri, memberikan diri kami dibentuk oleh Tuhan. 当我们的灵命已经开始成长的时候，我们就把我们自己交在主你的手里，求主来塑造我们，塑造我们的品格。 Kami persilahkan Engkau mengerjakannya kembali, Tuhan. 主啊，请你再继续重新的再塑造我们。 Kami membiarkan desain Tuhan apply dalam hidup kami. 主啊，求你的计划、你的设计实现在我们的生命中。 Tuhan, kami mengaku dengan jujur kami kadang gentar Tuhan ketika proses itu terjadi. 主，我们必须诚实的承认，当这个塑造的过程发生在我们的生命当中的时候，我 Kami 们感到惧 mohon, 怕。 kami mohon Tuhan kuatkan kami. 主啊，求你坚固我们。 Tuhan dampingi kami. 主啊，求你随着我们。 Hibur kami Tuhan. 主啊，求你安慰我们。 Ketika air mata harus menetes, 当我们眼泪流下的时候， ketika teriakan itu muncul dari hati kami, 当我们从我们心里发出呼唤的声音的时候， Tuhan kuatkan kami. 主啊，求你坚固我们。 Kami mau dibentuk. 我们要被你塑造， Kami mau diperbaharui. 我们要被你这个重新再做， Kami mau menjadi bejana yang berguna di mata Tuhan. 我们要成为在主的眼中一个合用的器皿。 Tuhan tolong kami. 主啊，求你帮助我们。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你。 Sekalipun hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, 就算你的仆人已经停止说话了， tapi firman yang telah ditaburkan tidak pernah kembali dengan kosong dan sia-sia. 但是主啊，你的话语已经临到我们身上，不 Tapi 会 firman ini akan 这样 bertumbuh 突 berbuah, 然过去， menyukakan hati Tuhan. 帮助我们来过一个讨主喜悦的生活。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你， Inilah diri kami. 这就是我们， Inilah doa kami. 这就是我们的祷告。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。